Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung bahagian kedua kuliah hari ini. Ya, baik. Tadi kita telah bincang berkenaan dengan riba al-duyun. Ya, kali ini kita akan bincang berkenaan dengan riba al-buyuk. Buyuk maksudnya jual beli. Riba apa ada jual beli? Memang banyak tuan. Jual beli, pelaburan, melambak-lambak. Ya. Baik, mula-mula kita bincang berkenaan dengan hukum mengenai emas. Ya, bukan emas, emas gold. Ya. Sekarang emas ni pun sekarang banyak sangat orang bertaburan mengata-kata tuan. Dah jadi pencemaran pula. Ya. Jadi pencemaran. Saya decided macam tuan-tuan yang pakai yang hitam beli ni supaya saya tak perlu pakai buang. Boleh basuh 50 kali. Ya. Dan saya save the environment. Kan? Save the environment, but doesn't save my money, tak apalah, kali sekala. Ya, baik. Apakah 4 hukum mengenai emas? Yang pertama, haram menggunakan emas dan perak sebagai bejana ataupun sebagai bekas makanan. Kamu kaya, kamu miskin, tak boleh guna emas atau salut emas, barang-barang pinggan mangkuk apa semua tak boleh. Bejana maksudnya bekas. Ya, untuk minum ke, untuk apa ke, semua tak boleh. Ya, tak boleh. Untuk hiasan tak apa. Tapi kalau kita ambil untuk letak makanan apa, kita kaya raya sangat, kita nak buat apa? Kita nak buat pinggan emas ke apa, garpu emas dan sebagainya. Tak boleh tuan-tuan. Haram. Ada hadis. Yang kedua, apakah hukum mengenai emas? Haram dipakai bagi tujuan perhiasan oleh kaum lelaki, tetapi diharuskan untuk wanita. Orang lelaki tak boleh pakai. Suasa pun tak boleh tuan-tuan. Yang mana yang ada emas sikit banyak tak boleh. Jangan pakai. Ya, jangan pakai kecuali atas sebab medical. Kalau memang disertify oleh doktor, ada darurat, kena pakai emas. Ya, tak apa lah. Ada penyakit boleh pakai emas, tak tahu. Ya, kes-kes darurat. Sebab dalam Islam darurat mengharuskan benda yang haram. Tapi darurat pun ada kadar dia. Nanti kita bincang kemudian. Masa bila kita boleh buat macam ni? Masa darurat. Darurat tu tak buat mati. Tu masa darurat. Tak buat mati terus. Faham tak? Kalau tak buat boleh hidup lagi, okey lah. Susah sikit tak apa. Itu bukan darurat. Ya. Baik. Perempuan boleh pakai berapa banyak emas, pakailah mana pun pulang. Tetapi dia ada kadar dia, yang mana yang kena apa? Kena zakat, ada yang kadar tak kena zakat. Kalau macam di wilayah Persekutuan dan juga Selangor, kadar yang tak kena zakat kepada emas hiasan yang dipakai ialah 800 gram. Banyak tu tuan-tuan, dekat sekilo. Sekilo kaya raya tuan-tuan. Tuan-tuan orang yang lelaki, yang perempuan yang lelaki. Tuan-tuan boleh beli ke emas jongkong kalau bawa perempuan orang rumah pergi kedai emas habis jual ke pokong? Tak boleh ya tuan-tuan, emas jongkong. Mesti beli bang, letak sini, investment juga. Investment dengan saya, betul tak? Emas hiasan. Ya, kita nak beli emas jongkong, dia beli dan diam. Betul. Ya, baik. Jadi wajib bayar zakat kalau cukup whole, yakni cukup setahun. Dan cukup nisab, cukup minima tahun, ya, kena bayar zakat, wajib. Emas adalah barangan ribawi. Bukan emas adalah riba. Salah tu. Emas adalah barangan ribawi. Nanti kita cerita apa ribawi. Emas adalah barangan ribawi, silap transaksi boleh jadi riba. Ya, silap kita transaksi dengan emas boleh jadi riba. Baik. Jadi kita tak nak bincang 1, 2, 3 kenapa Islam tak bagi pakai emas pada lelaki. Itu bukan tajuk kita di sini. Kita nak tengok transaksi emas macam mana. Dia mungkin tidak berakhir hari ini. Emas ni banyak sangat. Sebab apa? Harga naik sekarang ni, kan turun sikit. Harga naik tuan-tuan, gila-gila punya naik. Ya. Kalau nak kira 2 tahun yang lalu, harga emas dah naik 50%. 45% lah macam tu. Tapi dah turun sikit dah. Ya, baik. Dulu adalah teori ekonomi di mana kalau harga saham naik, harga emas akan jatuh. Maksudnya, bila harga saham naik, orang jual emas, invest dalam saham. Saham naik lah. Tapi bila harga saham jatuh, orang keluarkan duit daripada saham, masuk emas, harga emas naik. Sekarang dah tak mau. Sekarang naik, jadi turun sama. Saya pun tak tahu dah. Ya? Saya pun belum buat. Dulu masa saya buat ekonometrik. Ekonometrik ialah ekonomi pakai nombor. Bukan pakai nombor. Maksudnya apa? Kita ambil ekonomi punya ni, nombor-nombor apa, contohnya harga emas 30 tahun, harga saham 30 tahun performa, kita letak dalam satu formula, kita tengok apa relationship dia.
Dah tak boleh buat dah benda tu, kena buat lain dah. Ya, tak, benda tu dia tak boleh buat. Ya, baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Az-zahabu bi-zahabi wa fiddatu bi-fiddati wal burru bil-burri wa sya'iru bi-sya'iri wa tamru bi-tamri wa milhu bi-milhi sawa'an bi-sawa'in mislan bi-mislin yadan bi-yadin fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi-yadin." Sadaqa Rasulullah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, kurma dengan kurma, garam dengan garam, pertukarannya harus sama dengan sama, senilai dengan senilai, tangan dengan tangan. Maka jika terjadi perbezaan pada barang-barang ini, lakukanlah jual beli semahu kamu selama dilakukan antara tangan dengan tangan. Baik, apa benda ni tuan-tuan? Kenapa emas dengan emas? Mula-mula saya masuk kelas, profesor kata ujung kelas baru dia bagi hadis. Balik fikir, dia kata tak pernah tengok hadis ni, tak pernah tengok. Pada masa tu lah tak pernah tengok. Petang, apa ni hadis ni suruh tukar emas dengan emas ni? Siapa nak tukar emas dengan emas ni? Apa ni tukar perak dengan perak? Siapa nak tukar benda yang sama? Tukar 100 gram, tukar dengan 100 gram. Apa, siapa nak tukar ni? Tak tahu. Pasal tu tak kerti lagi pasal hadis, baru nak belajar syarah dia. Baik, kita go slow. Ya, baik. Mula-mula kita kena tahu yang 6 barang tadi, iaitu emas, perak, bali, kurma, gandum dan garam, itu adalah barang ribawi. Iaitu silap transaksi barang ini boleh terjadi riba. Itu maksudnya barang ribawi. Kalau dia duduk saja, bukan riba. Dia masih barang ribawi, tapi kalau dia pergi tukar silap, dia baru jadi riba. Dibahagikan mengikut ilah. Ilah iaitu alasan atau sifat yang menyebabkan sesuatu hukum boleh berlaku. Baik. Jadi ada 6 tadi. Emas, perak, bali, kurma, gandum dan garam. Terbahagi 2. Ya, emas dan perak dikira sebagai samaniyah. Samaniyah maksudnya harga ataupun wang, duit. Yang satu lagi, bali, kurma, gandum dan garam, iaitu makanan asasi. Ya, makanan asasi. Kenapa benda-benda ni barang ribawi, Ustaz? Bali dulu orang buat sebagai apa? Upah, orang buat kerja. Kurma, gandum di mana? Di Jepun, orang buat gandum tu, orang buat kek, macam kek tu dia buat sebagai gaji bayar kat orang. Duit juga. Garam macam mana? Garam zaman Roman dulu, gaji-gaji askar dibayar dengan garam. Sekarang kalau bayar gaji dengan garam tu, tuan-tuan nak terima 5 kilo. Manager 5 kilo sebulan dapat. Ya, general manager dapat 500 kilo. Pengsan, tuan-tuan. Tak apa pun tak mau garam sekarang. Ya, tapi dulu garam adalah amat berharga. Jadi apa dia barang ribawi? Emas, perak, bali, gandum, kurma dan garam. Baik. Dan mata wang duit kita dalam poket ni, duit kita dalam bank semua adalah barang ribawi. Akademi Fiqh Sedunia di Jeddah di bawah OIC dalam tahun 1986 mengeluarkan fatwa menggunakan wang kertas sebagai mata wang samaniyah adalah harus. Wang fiat, orang panggil wang fiat, betul tak? Bukan kereta fiat, wang fiat. Ya, baik. Wang fiat berkenaan hukum wang kertas fiat, ia adalah mata wang yang pada hukumnya disebabkan padanya terdapat sifat nilai harga yang lengkap, dan oleh itu semua hukum hakam yang ada pada emas dan perak adalah jatuh kepada wang kertas fiat, seperti hukum berkaitan riba, kewajipan zakat, jual beli serta secara salam, dan seluruh hukum emas dan perak, dengan syarat mestilah mengikuti disiplin dan syarat yang sama dengan hukum emas atas perak dan emas, sebab ia tetap berfungsi sebagai medium of exchange atau perantara pertukaran dan masih boleh menjalankan fungsi duit. Baik. Ramai orang tak setuju, terutama sekali orang-orang yang geng Hizbut Tahrir. Ya, geng-geng yang suka emas, ya, Monetary Justice Movement for Monetary Justice ataupun MMJ, ya, tapi mereka dah lembut sikit tau. Ya, mereka memperjuangkan emas sebagai mata wang. Tak salah, tuan-tuan, tak salah, tapi jangan kata wang fiat itu riba. Itu saja. Tak salah kamu nak perjuangkan apa jadi duit, ya,
Tapi jangan untuk perli benda lain. Faham tak? Nak kata kamu nak perjuangkan orang kata perbankan tanpa riba, pergi cemuh, pergi fitnah perbankan Islam, itu tak boleh. Jangan tuan-tuan. Kita memang nak banyak alternatif, tapi jangan pergi cemuh benda yang sedia ada. Perbankan Islam memang dah banyak ulama buat macam-macam dah dalam tu, untuk mengharuskan jadi perbankan. Kamu simply pergi cemuh je, pergi maki ulama suk pula. Bukan ulama suk tu, suk tulang tu, suk SUK, suk tu maksudnya ulama jahat. Tu dia macam tu keluar. Macam lah tuan-tuan nak jual satu produk handphone, pergi maki handphone lain, elok sedar tak? Tak boleh tuan-tuan. Jual produk macam tu haram cara marketing macam tu, tak boleh. Baik, kalau kamu nak adakan jenis fungsi duit yang lain dalam emas, buatlah. Tapi jangan fitnah pasal wang fiat. Orang kata, ustaz, duit kena ada nilai dalam. Orang kata duit kena ada nilai dalam, intrinsic value, dia kata. Wang kertas tak ada intrinsic value. Saya kata, bak satu nas yang katakan mesti ada intrinsic value. Tak ada pun. Tak ada pun, tuan-tuan. Ada tak nas yang mengatakan macam tu? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada nas yang mengatakan macam tu. Saya kata, apa salah guna duit kertas? Emas, yang ni ada harga, ni harga. Dia kata, emas, duit ni tak ada harga, tak ada nilai. Bagi kat saya kata, bagi sama saya, duit tak ada nilai. Tak mau bagi pula. Tak mau bagi pula. Ni kamu ni kenapa ni, dia kata. Saya tanya, nak tak ada. Saya nak suruh kamu kata duit tak ada nilai, bagi kat saya, kamu tak nak bagi. Kamu ni belajar pada siapa? Saya tanya. Saya tahulah bawa-bawa untuk guru internet yang mengajar. Untuk guru yang saya tahu. Saya tak ada masalah dengan dia. Cuma jangan fitnah sebelah sini. Jangan fitnah. Baik, kita kupas satu-satu, nak beri kefahaman. Baik, di sini ada warna apa? Warna putih, ada hijau, ada merah. Tak ada kena mengena dengan parti politik, tuan-tuan. Jangan ada ingat. Pulak merah ni parti mana, hijau parti mana, jangan. Ini ilmu saja. Baik. Politik itu pun muamalah juga. Betul tak? Baik, kalau emas nak kita ambil pada hadis, ulama telah buat macam ni. Yang ni kawan baik saya, Profesor Madia, Dr. Azman Umano, dia buat ni. Tak apa ustaz, buat sampai 5-6 slide. Satu slide cukup lah. Okey. Dia bagi ni, mudah. Baik. Daripada hadis tadi, Az-Zahabi bil-zahabu wa fiddatu bil-fiddati. Emas dengan emas, perak dengan perak. Kalau emas tukar dengan emas, dia warna merah. Benda sama tukar dengan benda sama, semua warna merah. Nampak tak? Jadi dia mesti tukar secara langsung, secara cash, sama jenis, sama jumlah, sama berat. Maksudnya kalau nak tukar emas dengan emas, dia mesti sama berat, sama jenis. Sama jenis apa? 999, 916, 875 dan sebagainya. Mesti tukar yang sama. Kalau nak tukar emas dengan emas. Nak tukar perak dengan perak pun warna hijau, warna merah juga. Kalau nak tukar perak dengan perak, saya tak pernah tukar perak dengan perak. Rumah kita mana nak beli perak? Semua nak emas je. Betul tak? Betul tak? Sorry Semua nak emas je. Tapi kalau tuan-tuan nak tukar perak dengan perak, sama juga, sama berat, sama jenis, tak boleh hutang. Baik ustaz, kalau nak tukar emas dengan perak macam mana? Nak tukar benda yang berbeza dalam satu ilah, ni dia panggil ilah yang sama. Semua ni boleh dibuat sebagai mata wang. Kalau tukar emas dengan perak, dia secara langsung, secara tunai. Maksudnya dia mesti on the spot juga, mesti secara cash juga. Tapi boleh berbeza jenis, boleh berbeza apa? Berat. Cuba tukar 2 gram emas dengan 2 gram perak, saya pun nak. Kalau saya pegang perak lah. Betul tak? Tak apa lah kalau orang pun nak. Tak apa. Dia betul ke kamu faham ke? Kamu faham apa? Okey. Tapi kita tak boleh berurus niaga dengan orang yang do'if. Dia haramkan dalam Islam. Orang yang do'if tu do'if nak kira pun tak pandai, tuan-tuan. Pakai kalkulator pun lagi tak pandai lah. Kira pun tak pandai. Yang tu kita tak boleh berurusan niaga dengan dia. Dia kena cari wakil, orang yang mentadbir dia. Kalau dia ada harta banyak. Dalam Islam ni banyak, tuan-tuan, hukum-hukum macam ni. Baik. Jadi kalau nak tukar emas dengan perak boleh berbeza timbangan, boleh berbeza jenis, boleh berbeza nilai, tapi mesti on the spot.
Yadan biyadin, tangan dengan tangan. Apa maksud tangan dengan tangan? Bukan maksud fizikal tangan. Fizikal tangan maksudnya penyerahan hak milik mesti berlaku secara apa? Secara tunai. Secara law ni, faham tak law ni? Law ni lah. Dalam bahasa Arab pun ada law ni. Ya? Orang ingat tangan dengan tangan tu mesti pegang tangan. Tapi apabila ulama buat syarah, dia kata itu pertukaran hak milik mesti jadi on the spot. Tak boleh bertangguh. Jadi maksudnya beli emas bayar cash dapat lusa, itu adalah riba. Beli emas yang tak ada, lusa baru ada, itu riba. Ambil emas dulu bayar kemudian, itu riba. Secara general saya bagi, saya general dulu, baru kita bagi pengecualian dia macam mana. Kita ambil yang atas tu secara general. Baik, oleh sebab wang dikiaskan kepada emas dan perak, maka tukar ringgit dengan ringgit mesti sama. Saya bagi 50, kamu bagi 40. Nak? Kamu pun tak nak. Kalau kamu nak pun jadi riba. Faham tak? Sebab apa? Dia tukar tak sama, ya, benda yang sama, benda barang ribawi yang sama. Tapi kalau kita nak tukar US dollar dengan ringgit, boleh beza-beza pertukaran. Kita pergi Salamat Ali, Abdullah Ali, Muhammad Ali, pergi money changer, cukup-cukup lah. Tapi mesti tukar on the spot. Tak boleh bayar sikit hari ni, kemudian ambil kemudian, tak boleh. Bayar online ke, bayar apa ke, mesti on the spot. Ya, mesti on the spot. Baik, macam mana Ustaz? Orang saya bayar bil dalam internet tu, dia lambat. Bil tu bukan barang ribawi. Itu jual beli. Pulak tanya. Kejap, ujung. Simpan soalan dulu. Ya? Baik. Jadi apa-apa mata wang, bila nak bertukar dia mesti on the spot. On the spot tu kalau dari segi bank dengan bank lain pula on the spot dia. Dia bukan on the spot tekan jadi teruk. Dia ada bank settlement pula. Macam mana? Semua bank pakai bank of settlement. Kalau nak tukar benda macam tu, dia lambat sikit. Tapi lambat sikit bagi dia ayalah ni. Bagi kita yang depan-depan ni, secara urufnya mana boleh lambat. Depan-depan je. Tak ada darurat nak lambat pun. Baik. Tapi yang lainnya, kalau kita nak tukar duit dengan gandum, siapa nak beli emas dengan gandum? Beli gandum dengan emas. Boleh? Warna putih. Bebas daripada syarat tu. Sebab tu kita boleh beli barang apa-apa, kereta ke, kita beli gandum ke, kita beli rumah ke, boleh ansuran. Dia bukan tukar barang ribawi. Boleh ansuran. Macam tadi kita kata beli kain RM100 cash, RM150 bayar 3 kali. Boleh, sebab apa? Dia bukan barang ribawi. Tapi kalau dia beli emas, dia kena cash, dia tak boleh bayar ansuran. Baik. Kegagalan mematuhi hadis tadi boleh menerbitkan riba al-buyu, iaitu riba jual beli yang terbahagi kepada dua, iaitu riba al-fadal. Apa dia riba al-fadal? Iaitu riba daripada pertukaran yang tidak sama, yang melibatkan barang ribawi yang sama. Pertukaran yang tak sama, emas dengan emas dia tukar tak sama. Emas lama 100 gram, emas baru dia ambil 80 gram. Yalah, selalunya kalau kita tukar emas lama dengan baru, dia bagi diskaun. Bukan dia bagi diskaun kat kita, dia ambil diskaun. Betul tak? Penjual emas tu ambil diskaun. Macam mana nak buat? Nanti kita kupas pendapat-pendapat. Ya, pendapat-pendapat. Jadi kalau kita tukar tak sama, ya, tak sama, barang ribawi yang sama, ya, dia jadi riba al-fadal. Nampak tak? Dia bukan pinjam duit pun. Dia lambat bayar je, dia lambat ambil barang je. Riba an-nasi'ah. Apa dia riba an-nasi'ah? Riba daripada pertukaran barang ribawi tidak secara langsung, tidak secara tunai atau secara hutang. Ya, atau secara hutang, beli, ansuran, ya, dan sebagainya. Baik. Kita pergi kepada jual beli emas. Jual beli emas pakai kontrak, dia panggil nama kontrak bai' as-saraf. Bai' jual beli, saraf pertukaran. Jual beli dalam pertukaran. Ya, bai' as-saraf. Tuan-tuan pergi, ramai orang dah pergi umrah kan? Ya, pergi tengok money changer tulis sa'ad fara. Sa'ad rafa. Saraf. Saraf tu maksudnya pertukaran. Money changer. Changer kan kita panggil kan? Para ulama membahaskan tentang jual beli emas dalam akad jual beli bai' as-saraf. Baik. Jual beli emas dan mata wang berdasarkan bai' as-saraf adalah satu kontrak jual beli yang diiktiraf dan dibenarkan syarak berasaskan kepada dalil tadi. Apa dia syarat-syarat jual beli emas? Ya, menggunakan bai' as-saraf. Baik.
Yang ni kita kena perhalusi satu-satu. Ya. Sekarang kan banyak Hello Gold, Public Gold, apa lagi, Quantum Gold dan sebagainya. Ya. Macam-macam gold, Maybank Gold, Public Bank Gold. Macam mana kita nak tahu boleh ke tak boleh? Ya. Baik. Syarat yang pertama, berlaku penyerahan ataupun taqabud kedua-dua item emas dan barang tukaran, wang dan lain-lain dalam majlis akad. Maksudnya kena berlaku pertukaran. Pertukaran apa? Hak milik. Sama ada secara hakiki atau secara hukmi. Ini kita bincang ni satu-satu. Ada dua jenis ya penyerahan. Yang pertama, secara langsung ataupun qabad hakiki. Penyerahan secara hakiki, maksudnya secara fizikal, secara actual possession dalam majlis akad. Majlis akad maksudnya majlis jual beli. Kalau tuan-tuan beli online, itu majlis akad jugalah. Majlis jual beli, bukan kita buat majlis akad nikah je. Kita tahu majlis akad nikah je. Akad tu akad juga, tu akad lain, akad menikah. Ya. Baik, akad nikah jadi pertukaran apa tuan-tuan? Akad nikah jadi pertukaran tanggungjawab. Tu dia. Jangan duk suka sangat. Raja sehari, lepas tu merana tahun. Betul tak? Pertukaran tanggungjawab. Oh, suka. Panik. Ambil tanggungjawab bapak ni, bagi kat dia tu. Alah, tanggungjawab bapak bukan kau. Dia tak tutup arak, kamu tanggungjawab. Lepas tu Tok Kadi cakap, nak tak? Panik member. Lepas tu 4 kali tak lepas. Itu pertukaran juga tu. Hak milik, bukan hak milik. Orang kata apa? Hak milik, kepunyaan orang lain, bukan kepunyaan dia pun. Hak milik, tanggungjawab tu tukar pada dia. Baik, yang pertama ialah kita cakap akad nikah pula. Dia tu beli mak. Sebab orang selalu bilang akad, ini bukan akad nikah pula. Mengajar akad, dia ingat akad nikah je. Ya, baik. Iaitu berlaku secara fizikal, itu yang terbaik. Ramai orang minta nasihat, ya. Nasihat saya macam mana nak buat bisnes jual beli emas online. Boleh, saya bagi cara dia. Tapi kena tengok kontrak macam mana, semua macam mana. Emas ada ke macam mana, semua kena ada. Sebab tu kena ada orang syariah dalam tu. Tuan-tuan jangan sangat pergi jual beli emas online, kita tak tahu orang tu pandai buat. Ya, tak pandai buat. Bahaya tuan-tuan. Melainkan dia ambil orang kata apa, pendapat ulama yang minoriti kata barang kemas bukan barang ribawi. Ada orang ambil macam tu. Saya tak ambil macam tu. Sebab saya pakai Aufi punya. Tak Aufi, nanti kita cerita. Semua nanti cerita tu. Sebab banyak tuan-tuan nak belajar benda ni. Jadi semua ni asas je. Saya belajar sampai 6 tahun tuan-tuan benda ni. Orang nak ajar tuan-tuan sikit-sikit dalam masa 2-3 bulan je. Cukup cakap ni, tak cukup. Walaupun cukup pun banyak juga. Baik. Jadi secara fizikal itu yang paling selamat. Bagi duit dapat emas, paling selamat. Yang kedua, kalau pandai, secara jaminan atau qabad hukmi atau constructive possession. Yang ni mesti saya bubuh, mesti sebab apa? Tak ramai orang tahu. Mesti ada penasihat syariah yang pandai muamalah buat benda ni. Sila jadi riba tuan-tuan, tak mau terjun janda akar tu kan. Ya. Cara konstruktif maksudnya apa? Dia serah hak milik itu bukan secara fizikal. Dia serah hak milik itu, dia tak ada masa tu. Dia ghaib maksudnya dia benda tak ada kat situ. Secara online dan sebagainya. Boleh, tapi ada cara dia. Yang kedua, yang pertama mesti ada taqabud yang jelas, iaitu pertukaran hak milik yang jelas. Pertukaran hak milik yang jelas maksudnya apa? Apa jadi pada emas tu, pembeli tanggungjawab. Itu maksudnya serah hak milik. Dan serah hak milik maksudnya dia tulis dalam satu sertifikat atau satu resit pun cukup. Hak milik ni dah diberi kepada pembeli sekian-sekian pada hari ini. Maka apa-apa terjadi kepada emas ni, tanggungjawab pembeli. Aku tolong simpan je. Datang orang tebuk rumah, tebuk atap marah. Orang tebuk pintu ya, curi emas tu. Kamu pembeli, kamu dah ambil tanggungjawab, kamu tanggungjawab, bukan aku. Kalau penjual masih tanggungjawab, itu riba jadi dia. Penyerahan tak sah. Baik, yang kedua, akad yang ni kontrak jual beli emas mesti berlaku serta-merta on the spot basis, bebas daripada syarat penangguhan. Hutang atau kredit dipanggil hulul. Maksudnya bila dia bayar secara fizikal, mesti dapat on the spot. Dia tak boleh balik fikir dulu. Dia mesti dapat on the spot. Duit pun mesti dapat on the spot. Kalau dia beli online, penyerahan hak milik mesti ditulis cepat-cepat bagi pada dia.
simpan kat kita tak apa. Beli emas dan ambil emas tapi bayar angsuran, yang tu pula riba juga. Ya. Beli emas dan bayar tunai tapi dapat 3 hari kemudian, riba juga. Emas ketul jongkong ialah barang misli. Misli maksudnya apa? Ini jenis-jenis harta. Misli maksudnya benda tu dia orang beli, kita boleh bagi yang mana satu pun boleh. Contohnya beli beras, tonton tengok dah beras dia yang mana satu, tak ada. Itu misli. Mana beras yang kita ambil pun tak apa. Duit ni pun misli. Orang bagi hutang kat kita RM100, RM100 selai, kita tak simpan duit tu, kita pakai duit tu, kita bagi kat dia 20. Misli. Maksudnya kita boleh ganti dengan benda lain. Ya. Maka boleh berbeza tempat pengambilan setelah pemilikan secara hukmi. Contohnya, syarikat ni ada banyak cawangan dia. Ya, cawangan dia dekat Penang, KL, Southville dan sebagainya. Ya, dia ada stok. Tapi kalau kita beli dekat Kuala Lumpur, dia suruh ambil kat Southville, boleh? Boleh. Ya, dia ada stok, asalkan dia bagi stok tu ada dalam tangan dia masa terjadi akad. Emas hiasan adalah barangan kimi. Kimi maksudnya dia ada perbezaan dia. Walaupun emas tu saja panjang besar ni 3 inci. Betul tak? Dia jual yang sama 3 inci, tapi tak sama betul-betul. Dia dipanggil kategori kimi. Kimi maksudnya kalau dia beli yang tu kena dapat yang tu juga, tak boleh dapat yang lain. Faham ya tuan-tuan? Dia mesti allocate yang tu je. Tak boleh hari ni allocate yang lain, lusa allocate yang lain, dia jadi berbeza. Sebab apa? Tak ada manusia yang boleh buat benda dua benda sama, serupa, sebiji. Tak ada. Jadi emas hiasan dipanggil kimi. Mesti diserahkan di tempat pembelian. Beli kat situ mesti serah situ. Ya, baik. Pelan-pelan tuan-tuan, pelan-pelan. Ini belajar hukum. Siapa nak berniaga emas boleh. Pergi ke lantai orang suka stopin. Pergi pasar Katijah, makan emas ni. Bila dia nak cari modal, dia pergi kedai. Betul tak? Arah tu. Sebab tu dia tak perlu kahwin, janda banyak situ. Sebab apa? Wajib berniaga mereka. Ya. Sebab tu arah nu laku sangat di mana? Di Kelantan. Pergi bank susah lah, nak buat kredit lah, nak buat business plan lah, apalah semua. Tak payah pergi arah nu, on the spot boleh dapat duit. Buat niaga modal, ya. Dan niaga untung 50-80%, pergi cash balik, ambil man. Tu dia. Baik. Akad atau kontrak. Ni nombor 3, maaf ya. Akad atau kontrak mesti bebas daripada syarat tempoh bertenang atau cooling off period, iaitu tempoh membatalkan kontrak, tiada khiyar, ya. Tidak boleh ada dalam kontrak contohnya di mana emas boleh dipulangkan 3 atau 7 hari atau 10 hari jika tak puas hati, melainkan mendapati ada kecacatan atau tidak mendapati spesifikasi. Jadi emas tak boleh ada cooling off period. Cooling off period ni maksud apa? Tempoh bertenang. Saya beli emas 1 jongkong, ya, 10 gram. Ya, dia tulis dalam tu kalau tak suka boleh bagi balik 7 minggu. 7 hari tak boleh. Dia jadi kontrak, dia tak jadi sah takabut pertukaran tu. Dia mesti tukar hak milik tu. Tak boleh ada syarat-syarat lain. Tak boleh ada syarat lain. Tak boleh ada khiyar lain. Tak boleh kata boleh bagi balik. Tak boleh. Tak boleh. Nak bagi balik boleh, tapi kena jual dalam masa sekarang. Tu bukan bagi balik, tu jual pada saya balik. Ya. Sebab itulah emas tak boleh dijual melalui MLM. Apa pula ustaz? Kata tadi asal MLM harus. Baik. Dalam Malaysia ni lesen jual melalui MLM kena ada lesen AJL. Dia panggil akta jualan langsung. Lesen AJL. Dalam lesen AJL, apa saja barang lebih daripada 300 kita jual mesti bagi 10 hari tempoh bertenang. Tak boleh jual melalui MLM. Ada emas yang kurang pada 300. 1 gram lebih sikit. Betul tak? 1 gram lebih sikit siapa nak jual emas? Tuan-tuan. Tak boleh. Dalam MLM tak boleh jual. Ya, sebab kena patuh pada undang-undang juga. Ya, kita ni tuan-tuan orang Islam ni kalau nak buat muamalah, kita kena patuh undang-undang yang mana tak berlanggar dengan Islam. Kena patuh. Baik. Tidak harus berkontrak untuk pulangkan balik sebab itu menyalahi takabut. Sebab takabut kena serah, kena khalas. Tak khalas, selesai. Dia tak boleh ada 10 hari bagi balik apa. Tidak harus ada bayaran rebate. Rebate pun tak boleh. Dia tak khalas lagi. Rebate maksudnya harga tak ada, tak selesai lagi. Nampak tak? Takabut tak selesai. Sebab itu atau hibah ataupun orang nak bagi hibah, ya, tok belagak. Pernah dengar scam tok belagak? Tok belagak semua ni macam masih ETA lah apa semua, macam kapal terbang pula. ETA, estimated time of arrival. Tak boleh macam tu.
Tak boleh bagi hibah, simpan bagi hibah pula tak boleh. Sebab apa? Dia tak selesai dia punya, tak complete dia punya takabut tu. Penyerahan tak complete. Dia mesti penyerahan harga tu complete, penyerahan emas tu complete. Kelas, habis. Ya, baik. Sama berat, nombor 4. Jika tukar emas dengan emas atau perak dengan perak, sama berat. Nombor 4. Ya, tu ada 4. Apa dia? Syarat jual beli emas. Nombor 1, penyerahan mesti selesai. 2, ya, mesti on the spot basis, tak boleh berhutang. 3, ya, 3 apa? Tak ada cooling off period, tak ada khiar atau tak ada option, ya, rebate lah apalah semua, tak boleh ada macam tu. Yang keempat, mesti sama berat dengan sama berat dan sama jenis. Tamatul dia panggil. Tamatul. Hulul, tamatul. Ini kalau nak belajar bahasa Arab. Tamatul mesti apa? Sama berat. Baik. Kita kupas satu-satu, ya. Yang pertama, apa dia kabar hakiki? Kabar hakiki ialah penyerahan secara fizikal. Fizikal present, kita hadir dalam majlis akad secara fizikal. Ya, fizikal. Sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya kalau kita belajar pasal akad semua ni, ya, Imam Syafi'i pun ada isu-isu dia dengan mazhab-mazhab lain juga. Contohnya Imam Syafi'i kata, mazhab Syafi'i kata, imam lah bukan mazhab. Ya, kalau benda tu tak ada, tak boleh beli. Mesti bagi akad dalam tiap-tiap satu benda pun, walau kecil mana. Jenuh tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Tesco, ada beli satu barang saja. Ada beli satu barang. Mau beli 15-20 barang. Saya ni beli apa ni, beli apa, mak ni sebelum ni saya beli ni, ada macam tu. Tak boleh tuan. Tu ada cara. Mazhab-mazhab lain dia buat kelonggaran, dan imam-imam selepas Imam Syafi'i bagi kelonggaran seperti Imam Nawawi. Nanti kita bincang. Ya. Jadi maksudnya tuan-tuan, hukum hakam ni dia bukan rigid pada satu ni, dia ada cara-cara lain. Ada cara-cara lain, dan bila dibincang oleh orang, bukan mereka nak menghalalkan yang haram. Tidak. Mereka nak bagi ruksyah pada kita. Tahu ruksyah? Ruksyah nak bagi kelonggaran sikit. Dia kelonggaran sikit. Baik, kita bincang berkenaan dengan khabar hakiki ialah terjadi saling menerima emas dengan emas, perak dengan perak atau dengan wang, tempat terjadinya akad jual beli secara fizikal. Dia ada physical present, dia hadir secara fizikal. Itu khabar hakiki. Pergi kedai emas, beli tu, dapat tu. Ya. Boleh tak saya bayar muka dulu, bukan bayar muka ni, bayar deposit dulu. Ya, bayar deposit dulu, saya ambil emas kemudian. Tak boleh. Tak boleh. Faham ya? Tak boleh macam tu. Baik, nak bagi boleh macam mana? Ada dua soalan, nampak tak? Nak bagi boleh macam mana? Boleh bagi pada dia, tapi dia jangan allocate. Jangan allocate. Dia jangan khabarkan pada kita. Dia jangan dia orang kata apa? Dia assign barang tu kepada kita. Tak boleh. Dia simpan dulu duit itu. Dia tak assign apa-apa barang emas lagi, dia simpan sampai duit tu cukup. Harga yang masa duit tu cukup, kena tengok juga pula. Dia masa dia beli 2,400, masa dia habis bayar jadi 2,600 pula. Dia kena bayar 2,600. Boleh lah nak buat macam tu. Ada orang nak buat tak? Nampak tak? Boleh buat. Ya, itu maksudnya khabar hakiki. Hadis riwayat Imam Bukhari, bahawa Umar radhiyallahu an mendengar seseorang menukarkan emas sambil berkata ketika ia menerima tukarannya. Jadi Umar dengar, "Tunggulah penjagaku pulang dari hutan." Lalu Umar berkata, "Demi Allah, janganlah engkau berpisah dengannya sehingga terjadi proses pertukarannya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tukar menukar emas dengan emas itu adalah riba kecuali dilakukan tunai dengan tunai. Gandum dengan gandum juga adalah riba kecuali dilakukan tunai dengan tunai. Kurma dengan kurma adalah juga riba kecuali tunai dengan tunai." Dia kata apa? Aku bayar duit dulu, ya, tunggu tuan aku balik daripada hutan baru aku bagi emas tu. Itu maksud dia. Tak boleh, cara tu riba, saya kata. Ya, baik. Apa dia khabar hukumi? Khabar hukumi ini complicated. Ya, tak reti jangan buat. Tak reti buat beli emas secara fizikal. Tak fizikal elok kan. Ya, baik. Khabar hukumi ialah penyerahan pemilikan emas bukan secara fizikal dalam majlis akad, yang bukan berlaku secara fizikal. Sekarang semua online je tuan-tuan. Beli barang semua online je banyak. Betul tak? Banyak online. Saya nak beli katil, saya beli online. Saya nak beli handphone, saya beli online. Itu dia. Beli grocery online, apa online semua. Itu kita panggil khabar hukmi.
Penyerahan emas yang muktabar akan membawa kesan sama seperti penyerahan hakiki. Penyerahan kena sama seperti hakiki, iaitu berpindah daman maksudnya tanggungjawab, jaminan ataupun orang panggil liability daripada penjual kepada pembeli. Kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang beliannya pada bila-bila masa tanpa ada halangan. Maksudnya bila beli barang tu mesti ada online. Mesti ada. Tak boleh bayar baru nak pergi cari kedai belakang. Dia mesti ada stok. Bila kita buat jadi penasihat syariah, ya, syarikat emas, kalau orang nak beli online, dia mesti stok update real time. Tahu real time? Stok update real time. Maksudnya kalau stok ada, dia ada. Stok tak ada, tak ada. Dia tunjuk dalam sistem. Real time. Sebab itulah kalau orang saya nak recommend orang buat, ya, beli emas online, dia mesti ada sistem. Tak ada sistem tak boleh. Tak boleh. Ya, dia kena update stok secara real time. Sebab apa? Nak elak apa? Elak riba, tuan-tuan. Ya, baik. Dia apa maksud berpindah doman? Doman ni tanggungjawab daripada penjual kepada pembeli. Maksudnya mesti diserahkan liability barang yang dijual walaupun disimpan oleh penjual, ya, kepada pembeli. Mesti diserahkan. Kalau masih dipegang oleh penjual, tanggungjawab ataupun liability hilang benda tu, itu bukan penyerahan hukumi. Faham? Boleh, ya? Oh, boleh. Jadi kena ada documentation yang betul. Nombor 2. Bukan mudah-mudah macam tu saja. Memanglah mudah bila dah faham, ya. Ia dipanggil khabar hukmi atau penyerahan secara konstruktif seperti beli dalam talian pembeli dan penjual tidak berada di tempat yang sama. Boleh bagi akad dalam tu. Saya beli ni klik. Itu penerima. Ijab kabul tu. Bukan ijab kabul pegang tangannya. Semua ijab kabul tak perlu pegang tangan pun. Pegang tangan tu adalah adat. Beli untuk simpan emas dalam akaun, dia mesti konstruktif juga. Baik. Syarat-syarat khabar hukmi atau khabar konstruktif. Emas mesti ada dalam simpanan stok inventory semasa pesanan dibuat. Mesti ada. Ya. Emas mesti ada faktor pembeza, nombor siri kepada jongkong dan emas siasat. Baik. Kenapa kena ada faktor pembeza? Sebab kita beli online, dia nak allocate pada kita, betul tak? Dia mesti allocate pada kita, nombor siri kena ada. Ataupun dia ambil emas tu simpan elok-elok, simpan pada kita. Sebab apa dia nak bagi tahu mana satu emas kita ni dia beli jongkong. Betul tak? Mesti ada nombor siri. Yang kedua emas siasat. Emas siasat mudah sebab dia ada berbeza-beza dia. Walaupun rupa sama tapi dia berbeza-beza. Ya, dia ambil satu, dia allocate bagi kita. Sijil atau risit pemilikan mesti dikeluarkan pada hari yang sama dan diperuntukkan. Maksudnya dia beli emas ni online 10,000. Saya ambil emas ni, saya tulis risit. Ini Abdul Aziz Muhammad Noor punya, dia beli 10,000, saya telah serah milik pada dia. Saya simpan. Tolong simpan. Bila-bila dia nak mari ambil, dia punya pasal. Ya, baik. Emas sudah diasingkan, allocate. Jadi bila orang tu beli emas secara online, ya, secara hukum simpan emas untuk dia. Pembeli menanggung risiko. Pembeli mesti tanggung risiko. Risiko maksudnya apa? Risiko hilang, risiko rosak, dan musnah. Pembeli yang tanggungjawab. Kamu dah bagi orang kata permission pada dia, kamu tanggungjawab. Kamu nak beli sangat secara online, betul tak? Kamu tanggunglah. Pembeli boleh ambil emas masa bila-bila. Pembeli boleh ambil emas tu bila-bila. Tak boleh kata aku simpan 6 hari boleh ambil, tak boleh. Dia boleh ambil emas bila-bila dia suka. Kena ada syarat-syarat ni boleh buat. Secara online dan konstruktif atau hukum. Baik. Kita bincang berkenaan dengan akaun simpanan emas. Akaun simpanan emas public bank dan Maybank konvensional, ya, adalah terletak di bawah produk perbankan konvensional dan tidak patuh syariah. Tidak menyatakan kewujudan emas yang dibeli sekiranya pelanggan ingin membeli secara fizikal. Tiada takobut. Transaksi pelaburan pula hanyalah berdasarkan pada harga emas semasa dunia. Ya, kita beli emas 10 gram, Maybank konvensional atau public bank konvensional, ya, dia tulis harga emas itu, tapi emas tak ada pun. Jadi kita terlibat dengan riba. Iaitu apa? Kita terlibat dengan apa dia? Riba nasiah. Tak ada bertanggung. Bertanggung. Ataupun kita terlibat dengan riba apa, tuan-tuan? Riba apa? Riba al-fadl. Sebab apa? Emas memang tak ada, dia tukar duit je. Dia tukar, emas tak ada, dia tukar duit. Tapi ada public bank buat. Dia buat macam mana? Ada orang tanya saya. Beli emas, dia tak allocate, tapi bila nak keluar ada emas. Contohnya dia beli emas 10 gram.
Ya, harga naik, harga naik. Dia beli lagi 5 gram. Emas tak allocate juga. Tapi bila dia nak bawa keluar 10 gram bersamaan dengan harga 10 gram, baru public bank cari emas untuk bagi kat dia. Itu pun tak boleh juga, sebab beli tak ada emas. Betul tak? Dia harga saja. Dia macam CFD. Kau tonton main forex haram tahulah. Ya, contract for difference. Itu saja. Baik. Kalau kita tuan-tuan nak beli emas simpanan, ada 4. Di perbankan Islam ada 4 perbankan Islam yang buat emas yang patuh syariah, iaitu Bank Muamalat, Kuwait Finance House, Al-Raji Bank dengan Affin Islamic. Mereka ada perbezaan. Tuan-tuan nak beli, jual harga berbeza-beza. Dia panggil spread. Itu spread. Spread yang paling jauh sekali, jangan marah, yang paling jauh Affin Islamic. Spread yang paling dekat sekali Bank Muamalat. Bank Muamalat boleh beli emas secara kongsi. Tahu kongsi? Satu jongkong emas 100 1000 gram 10,000, dia boleh bahagi 10,000. Bukan dia potong 10,000, dia boleh joint ownership, dia panggil. Boleh juga tuan-tuan nak buat macam-macam boleh cara dia. Bank Muamalat, Kuwait Finance House, Affin Islamic dan Al-Raji Bank menawarkan produk akaun simpanan emas patuh syariah. Mereka mengikut betul-betul bai asraf, emas memang wujud di situ walaupun secara kongsi. Baik. Simpanan emas patuh syariah bukan bank ada 3. Public gold kadang-kadang pening juga. Itu hal masing-masing, sebab mereka ada apa? Mereka ada penasihat syariah. Penasihat syariah tangguhlah. Saya pun tak tahu. Orang komplain beli emas special COVID, emas special ni lambat dapat apa semua. Saya kata saya tak selidik benda tu. Tanya penasihat syariah dia. Ya. Public gold tawarkan jual beli emas fizikal dan simpanan emas melalui Gold Accumulation Program. Dia panggil GAP. Dia ada GAP emas dengan GAP perak. Hello Gold pun ada. Ya, tawarkan simpanan emas. Ya, siapa penasihat syariah dia? Ya, iaitu Amani yang famous dia, ialah pengerusi dia Datuk Daud Bakar. Ya, Datuk Daud Bakar. MDB dia panggil. Bukan Wan MDB. Ya, Muhammad Daud Bakar. Dia Wan tak ada. Wan tu orang Kelantan, orang Terengganu. Ya, Wan MDB. Dan satu lagi quantum metal. Quantum metal hati-hati. Dia ada produk yang patuh syariah, ada tak patuh syariah. Produk yang patuh syariah ialah simpanan emas sahaja. Dia simpanan emas sahaja. Siapa penasihat syariah dia? Ishraq. Siapa dia? Ishraq tu pernah saya belajar situ. Ya, ramai kawan-kawan di situ. Ialah International Sharia Research Academy for Islamic Finance. Ishraq. Dia itu penasihat syariah. Yang ni saya dah verify. Jadi kalau tuan-tuan nak invest dalam simpanan emas, invest dengan selamat, insyaAllah. Ya, yang ni saya verify. Yang lain tanggungjawab masing-masing lah. Dia risiko masing-masing. Yang ni saya dah verify siapa yang buat kerja-kerja ni. Ya. Jadi kalau tuan-tuan nak buat simpanan emas, 4 perbankan Islam ini, dan satu yang 3 lagi yang bukan perbankan Islam, Public Gold, Hello Gold dengan Quantum Metal. Selamat, insyaAllah. Ya, kadang-kadang kita nak beli emas, kita tak nak tengok pun. Ya, biar dalam tu. Ya, baik. Orang tanya saya, macam mana Ustaz? Harga emas naik ke turun ke? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya cuma beli saham dengan beli unit amanah. Emas saya tak berani. Kecuali orang rumah je. Bagi kat dia je. Itu pun investment juga. Betul tak? Investment lain. Ya. Faham ya tuan-tuan? Ya. Jadi orang kata, apa ni semua benda haram je? Tak ada yang halal. No, ada. 7 syarikat. Ambil lah. Kalau nak ambil haram juga, memang patutlah kena pedal. Bukan saya nak pedal. Ya, kena rotan. Abah nak rotan. Tu dia. Marah pula orang. Baik. Pada orang yang jual beli emas secara banyak-banyak, dia import emas. Orang Kelantan import emas daripada Siam. Banyak tuan-tuan. Macam mana kita nak buat? Takkan nak bayar cash semua kot? Kan? Nak bayar cash ya, kita tuan-tuan beli 1,000, 2,000 okey lah kan. Ni orang beli 1 kilo emas, 2 kilo emas, dia berniaga emas. Macam mana? Baik, kita ikut panduan Aufi. Apa dia panduan Aufi? Apa tu Aufi? AAOIFI, Auditing and Accounting of Islamic Financial Institution. Beribu pejabat di Bahrain. Apa dia Bahrain? Bah dulu baru hujan. Bahrain. Bukan. Itu jok lama. Ya, Bahrain. Ya, jadi dia ni buat standard untuk perbankan Islam dan sebagainya. Banyak negara Arab ikut, Malaysia tak nak ikut. Tak tahulah kenapa. Ya. Tapi Malaysia adalah anggota Aufi juga. Malaysia ikut setengahnya kecuali kepada perbankan. Perbankan kita buat sendiri.
cara kerja sistem. Tapi kalau emas ni banyaknya orang ikut. AUFI adalah Auditing and Accounting of Islamic Financial Institution. Mereka adalah badan bebas mengeluarkan fatwa-fatwa ijtihad ya untuk apa? Untuk tata cara, terms and condition dan sebagainya. Tarikh. Jadi kalau kita nak beli emas, kita nak bayar deposit, adalah dibenarkan untuk pengimport emas untuk mendeposit sejumlah wang dengan peneksport, yakni pembekal, dengan syarat bahawa apabila pengeksport mempunyai penghantaran tertentu emas sedia untuk penghantaran. Maksudnya kita bayar deposit, emas tu dah ada dah, kita bayar deposit dulu. Kontrak untuk penjualan yang sama akan diselesaikan pada harga dipersetujui pada tarikh kontrak. Maksudnya dia bayar emas, dia setuju harga, dia nak beli 10 kilo, dia bayar 10% dulu. Dia buat kontrak apa? Harga apa? Kontrak harga, bukan kontrak jual beli. Belum selesai lagi, dia buat kontrak harga dulu. Maksudnya dia lock harga dulu, dia panggil lock. Dalam kes ini, emas yang dijual hendaklah diserah dan harga itu hendaklah ditolak daripada jumlah deposit yang ditunjukkan pada hari kontrak. Walau bagaimanapun, jika pengeksport telah menggunakan deposit, emas mesti dijual pada harga pasaran semasa pada tarikh kontrak. Maksudnya dia bayar deposit, bukan kontrak jual beli. Dia pakai kontrak apa? Dia pakai kontrak wa'ad. Wa'ad tu bukan nama orang, nama wa'ad. Wa'ad tu maksud kontrak janji. Saya janji nak beli, saya janji nak beli. Dia bukan kata dia janji nak jual. Saya janji nak beli, saya bayar deposit. Kalau saya sebelum hantar, saya boleh cancel janji itu. Jadi dia bukan bayar penuh 10 kilo, dia bayar penuh 1 kilo dulu deposit. Dia bukan pakai kontrak jual beli, tapi dia boleh lock harga. Jadi bila kontur hantar dah sampai, baru metra kontrak jual beli, dia kena bayar penuh. Maksudnya dia dah hantar sampai, dia bayar. Baik. Tapi kalau kontur guna deposit dia guna untuk operasi bayar gaji, beli emas, beli grocery, beli motor dan sebagainya, masa harga tak boleh lock. Harga tak boleh lock. Harga mesti masa hantar tu. Faham ya? Balik baca balik. Yang ni kalau siapa nak jual beli emas macam tu, boleh. Sebagai pembekal ke, tuan-tuan nak beli emas kat orang macam tu, boleh. Bagi duit kat orang, lock harga. Tapi duit tu dia jangan pakai dulu ya? Emas mesti ada. Dia hantar buat kontrak jual beli. Kontrak jual beli boleh. Kontrak jual beli, harga tu masih patuh. Tapi kamu dah lock harga, kalau harga naik, aku masih memberikan harga yang sama. Tapi kalau harga turun, kamu kena juga beli harga tu, sebab kamu dah lock harga. Ustaz, saya tak nak buat wa'ad macam tu, tak nak buat wa'ad macam tu, tunggu sampai bayar punah cash. Habis gitu, mudah. Sebab tu saya selalu encourage orang buat kontrak jual beli on the spot, senang. Kalau nak pakai kontrak emas simpan, pakai yang 7 organisasi tadi. Itu dah dijamin. Kalau company kecil-kecil macam mana? Company kecil-kecil saya tak tahu. Saya kena check. Dia buat macam ni, dia buat macam tu, saya tak tahu. Sebab apa? Saya kena tengok dokumentasi dia dan cara dia buat. Kadang-kadang dokumentasi dia dengan cara dia buat berbeza. Sebab tu kena ada penasihat syariah. Kalau dia nak buat penjualan emas secara secara hukumi atau secara konstruktif, ya, make sure dia ada orang yang pandai dalam hal muamalah. Kalau tidak, tuan-tuan pun terbalik. Tanya ustaz tu ustaz mana? Ustaz tak laki tak payahlah. Ya, tak payahlah. Pandai Quran memang pandai. Ya, tapi ya, hukum muamalat ni dia teknikal sikit, betul tak? Dia teknikal, orang tu susah nak faham. Ya, silap jadi. Baik. Yang ni contoh dia, ya. Contoh dia bayar deposit 10 hari bulan Januari. Ya. Dia penghantaran 24 Januari. Dia bayar deposit 10,000, beli emas 50,000. Emas fizikal perlu ada. Harga boleh lock kontrak wa'ad. Wa'ad maksudnya janji lah. Janji. Bila dia pakai kontrak wa'ad, belum hantar dia boleh batalkan. Faham ya? Dia boleh batalkan. Sebab wa'ad adalah satu jalan. Wa'ad ataupun dalam kataannya wa'ad mulzim. Janji sebelah pihak. Dia janji nak beli. Bila dia janji nak beli, dia boleh batalkan janji dia. Baik. Deposit tidak digunakan sehingga hari penghantaran dan selesai kontrak jual beli pada hari penghantaran. Harga lock masih sah. Bila hari penghantaran, dia buat kontrak jual beli. Kes yang kedua, deposit dibayar 10,000 untuk beli emas 50,000. Emas fizikal perlu ada. Harga boleh lock. Ya, kontrak wa'ad. Deposit digunakan sebelum hari penghantaran dan selesai kontrak jual beli pada hari penghantaran. Harga lock tidak sah. Mesti guna pada hari
kontrak akad jual beli tu. Hari apa? Penghantaran. Harga yang hari penghantaran. Ya, faham tuan-tuan? Ni kalau tuan-tuan nak buat jugalah. Ini cara dia. Baik. Lain-lain syarat pasal emas. Semua hukum syariat untuk emas juga terpakai kepada emas putih dan perak. Emas putih tak famous sangat, tapi ada lah emas putih. Emas boleh dibuat barang gadaian apabila pinjam wang, tetapi tidak boleh ambil manfaat daripada gadaian seperti memakainya atau menyewa. Orang nak pinjam 10,000 pada saya. Dia kata, "Mat, kau kena bagi emas kau pakai, bini kau pakai, bagi gadai sampai kau bayar 10,000." Boleh, dibolehkan dalam Islam, tapi tak diwajibkan. Faham tak? Tak wajib. Ya, boleh minta. Kalau dia tak nak bagi, tak jangan bagi 10,000. Tak apa, tak jadi masalah, tak ada haram apa pun. Baik, dia kata okey, ada bagi emas kat saya, ya, bagi emas bini dia pakai, saya bagi pinjam 10,000. Dan saya simpan gadaian tu selagi dia tak bayar 10,000. Dia bayar ansuran ke apa ke tu pula. Tapi masa saya simpan tu, tak boleh bini saya pakai. Tak boleh ambil manfaat daripada hutang. Qaddara naf'ana, sama juga macam tu. Nampak tak? Ya. Emas boleh disewakan dan sewa boleh dibayar secara ansuran. Ya. Saya buat sewa emas. Orang nak pergi kenduri, orang pergi sewa. Ya, sewa emas. Ya, sewa emas ada pakai cantik-cantik ni, berapa? RM200. Ya, pakai satu malam RM200. Boleh kita buat bisnes sewa emas. Tanggungjawab sendiri hilang macam mana? Boleh lah juga. Ya, sebab apa? Takaful untuk emas adalah mahal. 15% harga emas tu. Ya, 15%. Benda-benda yang aksesori ni tuan-tuan, takaful boleh bagi, tapi dia 15% daripada harga. Saya bagi sewa emas tu pada dia satu malam. Saya bayar 100 dulu, boleh. Dia bukan jual beli. Ini sewa, boleh bayar ansuran. Aufi tidak membezakan emas ketul bulian dengan emas hiasan sebagai barang ribawi. Ya, tak ada beza. Ya, ada orang pakai Ibnu Taimiyah dengan pendapat Ibnu Qayyum, di mana dia katakan emas hiasan itu bukan lagi barang ribawi sebab bercampur dengan harga bentuk dan sebagainya. Ya, kebanyakan orang pakai di Malaysia pun ada fatwa. Bagi saya nak selamat, saya pakai Aufi. Sebab apa? Tak ada pun mengatakan dalam Aufi yang membezakan kalau emas tu dalam tu ada 80%, dia bukan barang ribawi. Tak ada beza dia. Tapi Aufi juga membuat syarat-syarat macam mana nak tukar emas 999 dengan 916. Ada cara dia. Baik, macam mana nak tukar emas lama dengan emas baru? Macam ni. Jual emas lama dulu, ambil duit. Jual emas lama dulu, ambil duit. Selesai takabut pertama. Dia tak? Bila ambil duit tu, dengan wang tunai tu, baru beli emas yang kedua. Selesai satu lagi takabut. Maksudnya ada dua akad. Akad yang pertama selesai dulu, dapat duit. Saya contohnya, saya pergi habis jual sebab kawan saya. Ya, saya nak tukar emas lama dengan emas baru. Macam mana saya buat? Saya bagi emas lama, dia bagi duit 14,000 dulu. Tuan-tuan boleh lari dengan duit tu dah. Tak lari, maksudnya boleh ambil, pegang dulu, baru okey. Nak beli apa? Tuan nak beli lagi ke atau nak ambil duit tu? Dia tanya pula. Mestilah dia jual emas pada dia 20% diskaun emas lama. Tak apalah diskaun, tapi takabur juga, dapat harga boleh ikut suka. Ya. Jadi saya kata saya nak beli, pilih bayar balik. Okey. Mesti bagi dalam bentuk duit, bukan dalam bentuk kertas. Dalam bentuk kertas. Kamu ada dengan saya kredit 14,000, tak boleh. Mesti bentuk duit. Ada orang yang nak buat tukar terus, itu tu pulang masing-masing sebab dia anggap bukan ribawi. Saya masih anggap ribawi. Saya ikut majoriti ulama yang mengatakan, ya, barang kemas adalah ribawi. Selamat macam tu. Sebab apa? Mengikut hadis daripada Sa'id Al-Qudri. Suatu hari Bilal radhiyallahu an membawakan Nabi satu sak kurma. Kurma adalah barangan ribawi, betul tak? Ya, barangan ribawi. Sak tu mungkin 1 bakul atau 1 kilo. Kurma yang berkualiti, dan baginda pun bertanya semua kurma tersebut. Jadi Nabi tanya, Bilal, mana kau dapat kurma yang cantik ni? Bilal pun berkata, saya ada 2 sak kurma yang berkualiti rendah, dan saya tukar dengan 1 sak kurma yang berkualiti tinggi. Dia ada 2 kurma 2 kilo Mariami, dia bagi tukar dengan 1 kilo ajwa. Lantas baginda Nabi SAW pun berkata, tidak, ini riba, tak boleh tukar macam tu. Jangan buat begitu. Kamu sepatutnya menjual 2 sak kurma dulu, jual dulu, dan hasil jualannya, duitnya baru digunakan untuk membeli kurma yang berkualiti tinggi. Nabi kata jual dulu, selesai takabut yang pertama dulu. Tak boleh tukar macam tu, sebab tukar yang tak sama. Nampak tak?
Ya, tukar kurma Mariam, tukar jadi kurma Ajwa, tak boleh. Kena jual dulu. Baik. Changer, money changer macam mana? Boleh tukar tuan-tuan. Tukar macam mana pun. Money changer ni 4.6, money changer ni 4.2, ikut. Asal tukar on the spot, penuh. Secara penuh. Ya, kita boleh pilih. Tak boleh tukar setengah hari ni, besok tukar setengah pula. Tak boleh. Baik, forex online. Forex online adalah topik yang saya akan buat satu ceramah sahaja. Ya. Forex online ada riba al-buyu. Mata wang adalah barangan ribawi. Wang tidak boleh menjadi subjek jual beli. Pembelian jual beli wang tunai secara kredit dan secara leverage. Oh, bising. Forex trader haram ni selalu bising. Ya, leverage ni bukan pinjaman lah, apalah. Kamu jual beli bukan barang kamu, pinjam lah tu. Simple je. Ikut fatwa kebangsaan. Kita boleh buat satu kursus berkenaan dengan forex haram ni. Boleh. Ya, orang-orang yang buat forex haram mestilah dia kata halal. Betul tak? Takkan dia nak kata haram pun. Broker besar-besar mestilah kata halal. Mereka keluar sebab apa? Banyak ustaz pun masuk. Banyak ustaz yang masuk 13 tahun dah buat forex haram. Pening kepala dia. Ustaz Al-Azhar, ustaz yang ada 1.3 juta, ya, pengikut pun kata halal. Nanti kita bincang bila sampai masa dia. Cuma nasihat saya, elakkan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tukar duit untuk foreign, ada sebab lain. Bukan sebab nak ambil untung daripada pertukaran tu. Ada sebab lain. Sebab nak bagi anak dekat US, nak bagi anak dekat Jepun, nak buat investment dekat Australia. Boleh buat pertukaran macam tu. Sebab ada sebab lain. Sebab duit tu bukan untuk jual beli. Bukan untuk jual beli pertukaran duit macam tu buat ambil untung. Duit untuk ada benda-benda lain. Mata wang adalah untuk apa dia? Perantara transaksi saja. Buy wasalah, pinjam lepas tu trade, macam-macam isu. Mengenai judi dan sebagainya. Jangan tuan-tuan. Jangan buat forex, online forex langsung. Ya, saya tahu sangat ramai orang yang buat forex. Ya, ramai sangat-sangat. Ya, ramai sangat-sangat. Ramai orang yang dah berhenti taubat forex, jadi belajar muamalat juga dengan kita. Ada orang yang tengok online belajar forex, saya tahu. Ya, saya dah pergi sampai ke hutan dalam Bera, pergi cari. Ya, ustaz yang buat forex yang dah berhenti. Ya, jumpa. Ada orang buat. Penyakit forex selain daripada scam, penyakit forex adalah penyakit lebih teruk pada wabak COVID. Ya, lebih teruk. Baik. Kita bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan. Menukar wang shilling RM90 dengan wang kertas, dia bagi balik 88, dia kata RM2 tu upah. Jangan buat macam tu. Tukar dulu. Ya, RM90 shilling dengan cash, ambil dulu, lepas tu RM2 baru bagi dia upah. Jangan tukar macam tu, kata satu buat dua apa takabur, dua pertukaran. Menukar RM1,000 dengan rial RM900, RM800 rial diberi hari ni, besok dia bagi RM100. Itu riba an-nasiah. Dia kena tukar loan ni, habis masa tu, selesai masa tu. Tak boleh tangguh-tangguh. Kutumah. Bukan kutu atas kepala tu, kutumah. Apa dia kutumah? Kutumah selama sebanyak 10 orang, sebanyak 10 bulan. Ya, jadi seorang akan dapat 2,000 setiap masa. Betul tak? 2,000. Kutu pada dasarnya, kalau kutu duit adalah harus. Cuma dia menyalahi undang-undang. Menyalahi undang-undang ikutlah. Tapi antara adik-beradik, kawan-kawan sepejabat, saya rasa tak banyak masalah. Yang masalah syarikat yang buat kutu. Bila syarikat buat kutu, dia panggil deposit haram. Dia melanggar akta apa ni? Akta perbankan. Ya. Baik, yang jadi masalah pula, dia buat kutu ni, dia ibu kutu yang besar. Ibu kutu, orang yang ketua kutu tu, dia panggil ibu kutu. Dia ada emas pula. Dia ada emas macam ni, emas. Dia kata tiap-tiap masa kau ambil emas. Kau ambil. Selalunya emas dah ada. Jadi apa? Dia jadi bayaran tak ansuran. Jadi ansuran jadi riba. Kita bayar tiap-tiap bulan 200 dapat emas. Baik, bukan saja kutu emas tu haram, kutu barang pun haram. Sebab apa kutu barang pun haram? Kutu emas lagi lah haram, banyak isu dia. Kutu barang pun haram. Contohnya dia nak beli kamera. Ya, kamera GoPro contohnya. Ya, apa dia buat? Dia share 200 punya. Baik. Apa dia akad kutu tu apa? Akad kutu pula. Apa akad yang digunakan untuk skim kutu? Ialah akad pinjam. Kalau ikut kaedah pinjam, apa yang dipinjam kena bagi balik yang tu. Maksudnya kalau kita pinjam duit ringgit, kutu adalah pinjam, kita bagi orang tu pinjam dulu, lepas tu kita pinjam pula, betul tak? Apakah yang kita pinjam, kita kena bagi balik benda yang sama. Kita pinjam duit ringgit, kita kena bagi ringgit juga. Sebab itulah masalahnya kalau kita pinjam rial di Mekah, kita janji nak bagi ringgit, jadi riba.
Kenapa jadi riba Ustaz? Baik, bila dia pinjam dalam rial, dia janji nak bagi ringgit, dia jadi akad pertukaran. Akad pertukaran, dia janji nak bagi. Bila jadi akad pertukaran, kena jadi on the spot. Bila dia kata nak bayar kemudian, dalam ringgit, dia jadi pertukaran yang tertangguh. Itu jadi riba. Jadi contoh kalau nak pinjam dalam rial, janji nak bagi dalam rial. Kalau saya nak bayar dalam ringgit, jangan janji masa pinjam. Pinjam je rial. Balik Malaysia, tanya dia, kamu nak rial ke ringgit? Dia kata nak rial. Bagi rial. Kamu nak ringgit? Bagi ringgit. Tapi bagi ringgit tak boleh dah berhutang lah. Kalau bagi rial masih bagi. Dia pinjam 200 rial, dia bagi 10 rial, 10 rial boleh. Tapi kalau dia pinjam rial, dia nak bayar balik dekat Malaysia ringgit, dia tak janji nak bayar ringgit, tapi balik Malaysia dia tanya, kamu nak ringgit? Boleh? Kena bayar penuh. Dia jadi akad pertukaran on the spot. Itu kena faham sikit-sikit macam ni tuan-tuan. Saya pun pinjam dulu, pergi mana? Pergi Mekah, tiba-tiba lupa kad debit tu, lupa nak program menjadi apa, jadi boleh pakai. Pinjamlah dalam ni, nanti saya balik dalam duit ringgit, dah jadi akad pertukaran. Bukan akad pinjam, akad pertukaran kena jadi on the spot. Itu kena faham benda-bendanya ni. Kena faham. Tak faham tak apa, dah faham jangan buat. Dah faham jangan buat. Orang yang tak faham yang duk keluar macam-macam fatwa sebab dia tak faham. Dia masuk lagi lubang lagi dalam. Baik, membeli emas menggunakan kredit ini okey. Sebab apa? Kita bukan berhutang dengan apa? Dengan penjual emas, kita berhutang dengan bank. Pada penjual emas tu dah kira khalas, siap. Ya. Boleh tak kita guna kad kredit bukan perbankan Islam? Boleh, tapi kamu tanggung riba. Itu je. Boleh tak penjual menerima kad kredit yang bukan perbankan Islam? Boleh, bukan masalah dia pun. Orang nak bayar pada mana pun ikut suka dia lah. Dia pergi ambil riba, dia bayar pada kamu, okey je. Sebab dia yang berdosa, bukan yang duit tu yang berdosa. Lainlah kalau dia ambil khinzir, dia bagi khinzir dekat kamu masih berdosa. Sebab itu haram pada ainnya, pada apa? Itu kita belajar haram pada ainnya. Membeli beras, ya, bayar 2 hari kemudian, tak apa, sebab dia lain ilah. Ini duit, ini makanan asasi, boleh hutang. Bayar harga emas tunai dan bayar upah tertangguh, boleh. Sebab dia bayar harga emas, dia kata dia ambil emas tu, dia kata saya nak beli emas ni, ya, saya nak kamu bentuk sikit, boleh tak bentuk macam ni? Dia beli emas betul, tapi dia nak bentuk, boleh. Tapi harga emas kena bayar on the spot. Harga upah boleh bayar kemudian, tak apa. Harga upah lain kira. Dia bukan beli emas dah, dia dah bayar dah harga emas tu, ya. Baik. Jadi kita kena tahu benda-benda macam ni. Emas kena beli on the spot, kena cash. Itu aja. Baik, ada soalan. Saya kurang dengar, jadi saya kena datangkan. Online forex trading. Boleh tak dia guna duit itu untuk anak-anak dia? Itu soalan dia. Baik, nanti kita akan belajar dari segi penggunaan wang-wang haram ni. Baik. Let's say lah yang ni khinzir. Ya. Ingat yang khinzir. Dia haram sebab apa? Sebab memang dia haram dah. Secara fizikalnya dia haram. Saya bagi pada orang lain, nak ambil khinzir. Haram lagi tak? Masih haram. Jadi kalau satu benda tu haram secara fizikal, bagi pada siapa pun dia masih haram juga. Baik. Ni duit. Duit pada asalnya haram ke harus? Harus. Tapi haram sebab dia main online forex. Ya, dia bagi pada orang lain. Adakah dia ni main forex juga? Tak. Saya ambil untung daripada forex, bagi hutang saya, bayar hutang. Dia tak bertanggungjawab. Jadi duit tu halal bagi dia. Baik, saya ambil duit ni, saya bagi anak bini makan. Nafkah tu tanggungjawab saya, wajib. Jadi saya bagi dia makan. Saya bukan bagi makan khinzir, na'udzubillah. Saya bagi makan apa? Saya beli daripada duit. Jadi bila duit tu bagi pada dia dalam bentuk makanan, dia jadi harus. Sebab dia tak tanggungjawab perbuatan saya. Perbuatan saya yang haram, yang menjadikan duit tu haram pada saya. Tapi saya bagi kat dia cara apa?
secara harus, ya, sebab saya nak bagi nafkah, makan harus makan bagi dia. Ustaz dia makan benda haram macam mana? Duit tu tak haram pada dia, sebab duit dia bertukar tangan. Yang haramnya dia main forex. Anak bini tak main forex, betul tak? Dia ambil duit tu dia bagi hutang. Kalau tidak jenuh orang yang kat kedai tu, kedai bawah ni kedai kita tanya, kamu ambil duit dari mana? Online forex, aku tak nak. Pula kamu ambil duit dari mana ni? Ini riba. Tak mau. Bodoh punya orang kerja ni ke bawah. Baik. Duit dia tak kisah datang dari mana. Sebab apa? Duit haram sebab perbuatan dia. Tapi dia beli ni secara apa? Akad jual beli, nafkah, bayar hutang, okey je. Nanti kita belajar. Bila kita belajar apa ni, macam mana kaedah bersih wang haram tu, kita belajar kaedah-kaedah. Faham ya? Baik. Sekejap. Ada orang buat fatwa salah, saya mengikut. Bila kaji-kaji salah. Baik, kita pergi kedai, kita beli Ion Jusco, Ion punya voucher. Ya. Baik, kena tengok dia ni ada fungsi duit ke tak ada. Atau fungsi duit. Apa dia fungsi duit? Fungsi duit kita boleh pakai tu di mana-mana pun. Kalau dia fungsi duit, ya, kita tak boleh bagi pada orang lain dan pertukaran kurang daripada harga tu. Maksudnya fungsi duit ialah kita boleh pergi beli kat kedai mana pun. Tapi kalau kita beli RM50 Ion voucher, kita boleh beli barang dekat Ion saja. Dia bukan fungsi duit lagi dah. Dia kira fungsi apa? Payah advance barang. Ya? Maksudnya boleh jual murah. Tak jadi masalah. Lainlah kalau kita ada, dulu ada travelers check dulu. Dulu masa zaman dulu, masa tak ada debit card lah apa semua ni, apa ni, internet lah apa, saya pergi universiti kat US, boleh bawa apa? Travelers check. So travelers check, mana ada perbankan Islam dulu, kan? Travelers check. Travelers check $500, kita jual kat orang $450. Tak boleh. Itu fungsi duit tu. Fungsi duit. Ataupun kita buat cash check. Kita buat cash check. Kamu cash check apa? 500. Okey, saya bayar 480. Tak boleh. Sebab itu fungsi duit. Tapi kalau voucher bukan fungsi duit, maksudnya dia boleh pakai kat kedai tu saja. Ia adalah advance payment untuk barang kat kedai tu. Jadi maksudnya kita boleh jual secara diskaun. No problem. Ada soalan? Oh, banyak soalan ni. Soalan tadi berkenaan dengan voucher, contohnya voucher yang tak tadi tu, berkenaan dengan voucher ataupun kupon yang boleh dipakai kat kedai sebut saja. Katakanlah sekarang ni ada banyak e-payment. Okey, tak kisah atas minggu payment ke apa ke. Diorang ada buat promosi juga. Top up sekarang RM30, dia bagi kat kita RM50 dalam e-payment. Dan e-payment tu boleh bayar kat mana saja. Itu soalan yang tadi. Baik, saya ceritakan saya pun terlibat satu dua ni. Baik, saya ceritalah pasal e-wallet lah. E-wallet atau e-payment. Baik, yang saya tahu e-wallet yang patuh syariah 3 saja. Satu Maybank MAE, satu lagi MBSB, satu lagi yang perempuan buat macam ni apa? Nama apa? Zep ke apa? Dalam saya punya Facebook ada. Yang saya punya Facebook ada satu lagi. Zep ke? Zep kot. 3 ni confirm patuh syariah. Zep ni diluluskan oleh Isra juga. Isra ni sekarang rata-rata. Ya. Maybank MBE mula-mula start konvensional, dia dah jadi dah patuh syariah. Siapa yang belum convert lagi, convert. Ya. Satu lagi apa tadi? MBSB Bank dia buat e-wallet patuh syariah. 3 ni saja yang patuh syariah. Yang lain tak pasti patuh syariah. Saya cakap betul. Kalau orang tanya pendapat saya macam mana kalau saya nak pakai Tacenggo ke apa, pakai secara untuk darurah saja. Tak darurah. Kalau nak mai ke sini tak pakai Tacenggo boleh tak? Tak boleh pakailah Tacenggo. Betul tak? Pada pendapat saya, ni pendapat saya, jangan kata ini fatwa ke apa, ijtihad, taklah riba pula jangan. Kalau yang lain-lain macam bus ke apa semua, bus ada macam-macam masalah. Tak. Kalau nak pakai juga, pastikan benda tu memang saya kena pakai bus untuk beli barang. Baik, ada bus juga buat juga nak masuk pertandingan ni kena bayar 30 poin apa semua. Kalau kalah habis, itu judi dah, nampak tak? Sebab itulah ramai
saya nasihat orang ramai, kalau nak pakai e-wallet, pakai takat nak kena pakai saja. Kalau benda-benda lain nak pergi masuk tiket lah apa semua, saya tak berani pakai. Saya tak berani. Baru-baru ni JAKIM baru berbincang tentang ni. Tapi guideline e-wallet sudah ada dengan Bank Negara. JAKIM tengah bincang untuk yang lain-lain. Kalau Bank Negara cuma dulu 3 saja. 3 ni saja. Sekali lagi nasihat saya, kalau tak ada apa-apa kegunaan yang mendesak, jangan pakai e-wallet. Ni ustaz, saya pakai e-wallet Touch 'n Go ni macam ni, saya kata pakai yang kad dululah. Ya, bagi dia orang selesai masalah syariah. Sebab bagi saya e-wallet ni, saya kerja Touch 'n Go dulu. 2004 saya tahulah macam mana dia simpan kat mana apa semua. Saya kerja banyak tempat sampai saya lupa dah berapa banyak tempat. Kadang-kadang orang minta CV, aku tak banyak lah. Sekarang tak minta CV dah sebab saya kerja sendiri. Saya minta CV orang pula. Kan? Ya. Jadi saya tahu duit pergi mana, dia pergi pada satu semua duit. Interesting about e-wallet ialah saya kerja tol semua ni kerja saya. Pengurus besar dulu dekat apa ni Touch 'n Go. Ni bukan nak malukan Touch 'n Go, tidak. Ini realiti apa yang orang buat. Duit yang kita bagi, ya. Orang kata Touch 'n Go apa, simpan banyak duit kita ni apa. Come on lah tuan-tuan. Tuan-tuan tak faham industri tu. Duit tu dalam undang-undang negara, apabila duit kita bagi untuk top up apa-apa prepaid something, ya, kecuali prepaid apa? Kecuali prepaid mobile. Kalau prepaid yang berkenaan dengan duit mesti disimpan dalam trustee account. Dia ada trustee account. Trustee account. Bila dah dipakai baru boleh claim duit tu untuk bagi kat dia orang. Contohnya Touch 'n Go, dia di bawah CIMB pakai CIMB trustee, nama Universal Trustee, bukan patut syariah. Saya tahulah benda tu. Kami dapat interest apa semua. Tapi dulu masuk 3 juta, kalau 3 juta setiap hari. Itu je. Sebab apa? Masuk orang top up. Orang reload. Itu orang pakai pula. Setelah ni saya rasa ada banyak. Saya pun tak tahu berapa. Yelah. Jadi ustaz, saya pakai settle. Settle apa pula? Settle dekat Petronas. Tak settle lah apa benda. Alah tak payahlah settle tu. Ya, saya pun tak tahu. Saya tak akan pergi kaji kan bank apa. Tapi selagi mereka tak kata patut sana, saya elakkan dulu. Sebab tak ada keperluan sana. Tak ada keperluan. Yang benda-benda yang saya rasa syubhah lah bagi saya tak pakai. Kecuali kena pakai, nak lalu jalan ni memang pakai Touch 'n Go, pakai lah. Tapi pakai yang kad je lah. Saya ada yang apa tu, Smartec yang lama tu, daripada tahun 2005, pakai lagi okey. Pakai je tak apa. Ya. Jadi kalau e-wallet yang patut syariah, yang confirm patut syariah 3 ni. Boost tak lah. Ya. Apa tu, Maybank, MAE. Tapi make sure Maybank, MAE ambil yang patut syariah lah. Ya. Sekarang Maybank pun senang. Kalau tuan-tuan ada akaun tak patut syariah, boleh tukar online je. Ya, MBSB, MAE dengan Z, saya rasa Z. Ya, nanti saya confirm, ya, saya confirm. Saya dah tulis dalam tu, saya buat kajian saya sendiri. Yang lain-lain tunggu dulu. Kalau terdesak pakai, tak terdesak janganlah. Ya, soalan. Ikut aku, cukup pukul 11.30 dah ni. Ya, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kafarah, surah Al-A'la dan sedikit doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.